Salam sejahtera di dalam Yesus Kristus. Minggu ini adalah minggu sengsara ketiga, disebut minggu Okuli. Okuli artinya mataku terarah kepada Tuhan. Secara khusus kita dipanggil untuk ikut Tuhan. Kita percaya Allah kita dapat memberantas keegoisan kita, memberantas keraguan kita, kecemasan kita, dan Allah kita akan memberikan kita kepercayaan yang teguh di dalam kasih karunia-Nya, dan Allah kita akan memberikan kita keberanian dalam bersaksi dan dalam melayani. Nats pembimbing dari Lukas 9 ayat 62. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. An diesem Sonntag Okuli werden wir ganz besonders zur Nachfolge gerufen. Gott überwinde unsere Selbstbezogenheit, unser Zweifeln, unsere Ängstlichkeit und schenke uns weitherziges Vertrauen in seine Gnade und zuversichtlichen Mut im Handeln. Der Wochenspruch aus Lukas 9, Vers 62. Wer seine Hand an die Flucht legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkan aku pergi pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm, "Ich will dir folgen, wohin du gehst." Und Jesus sprach zu ihm, "Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo sein Haupt hinlege." Und sprach zu einem anderen, "Folge mir nach." Der sprach aber, "Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe." Aber sprach zu ihm, "Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes." Und ein anderer sprach, "Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind." Jesus aber sprach zu ihm, "Wer die Hand an den Flucht legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes."
Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saat ini kita menghadapi ancaman virus COVID-19 atau yang dikenal sebagai virus corona. Virus corona ini telah menjadi pandemi, artinya virus ini telah mewabah di seluruh bumi. Wabah virus corona ini membuat orang-orang menjadi takut. Tentu saja takut adalah reaksi manusiawi. Tapi ketakutan yang berlebihan justru lebih berbahaya daripada virus corona itu sendiri. Di Indonesia, kematian akibat penyakit TBC, malaria, atau demam berdarah jauh lebih tinggi daripada virus corona. Karena itu, mari kita hadapi ancaman virus corona ini dengan tenang. Jangan panik. Kita tidak perlu belanja berlebihan. Kita juga tidak perlu melindungi diri secara berlebihan. Kalau ada matahari, keluarlah. Jalan-jalan, hidup udara segar di luar. Jangan lupa secara teratur cuci tangan. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Firman Tuhan memberi petunjuk pada kita bagaimana menghadapi bencana. Ada 3 hal. Pertama, kuasailah dirimu. Menguasai diri artinya jangan terpancing dengan suasana di sekitar Anda. Jangan hanyut oleh suasana atau situasi. Maksudnya, jangan kita sampai panik. Orang yang panik akan bertindak gegabah. Misalnya, karena kita panik, maka kita belanja dengan kesetanan. Membeli barang sebanyak-banyaknya, menimbun bahan makanan sampai berbulan-bulan ke depan. Akhirnya kita bukannya hidup hemat dalam situasi krisis, malah kita menjadi lebih konsumeris. Tanpa kita sadari, kita telah menghambur-hamburkan uang pada sesuatu yang tidak perlu. Orang yang tidak menguasai diri gampang curiga juga pada orang lain. Misalnya, ketika kita mendengar orang batuk, hanya batuk sedikit saja atau malah hanya berdaham saja, kita langsung menghindar jauh atau kita bersikap tidak menghargai sesama manusia lagi. Dalam situasi sekarang, banyak orang bersikap rasis dan diskriminatif, terutama kepada orang-orang Asia. Mereka pikir setiap orang Asia mengidap virus corona. Ingat kata firman, kuasailah dirimu. Jangan terpancing, jangan gegabah, dan terutama jangan panik. Kedua, firman Tuhan berkata, jadilah tenang. Jangan terpancing. Sikap tenang ada hubungan dengan menguasai diri. Hanya orang yang mampu menguasai diri yang bisa tenang menghadapi persoalan. Kalau kita tenang, saudara-saudariku, maka kita bisa berpikir jernih. Jadi menghadapi pandemi virus corona ini, akal sehat mesti jalan. Apa yang dianjurkan oleh para ahli kesehatan melalui pemerintah mesti kita ikuti. Yang paling utama ialah selalu jaga kebersihan, selalu cuci tangan, makan makanan bergizi supaya dapat tahan tubuh kita, pertahanan tubuh kita
lebih kuat. Kalau kita tenang, kita mampu melihat persoalan secara jernih, lalu kita juga akan mampu mengatasinya. Tentu saja dengan tenang, tidak terburu-buru. Ketiga, berdoa. Kita bisa berdoa dengan benar jika kita menguasai diri dan tenang. Jika kita mampu menguasai diri dan kita tenang, maka kita bisa berdoa dengan benar. Perhatikan apa kata firman. Pertama, kuasai diri. Kedua, jadilah tenang. Ketiga, berdoa. Jadi ketika kita berhadapan dengan bencana, bukan doa yang pertama, juga bukan hanya doa satu-satunya yang bisa mengatasi virus ini. Karena ada banyak kampanye saat ini yang mengatakan hanya kuasa doa dan dalam nama Yesus akan menolak segala penyakit, termasuk serangan virus corona. Berdoa saja tanpa bertindak secara sistematis, saudara-saudariku, kita akan kena juga. Doa tentu sangat penting bagi orang Kristen, tapi doa itu mesti disertai dengan tindakan nyata. Saudara-saudariku yang kekasih, dalam pembacaan Alkitab kita hari ini, Yesus menggambarkan 3 tipe pengikut Yesus. Pertama, ada orang yang mengikuti Yesus. Dia berkata pada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Lalu apa kata Yesus kepadanya? "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Tipe pertama ini adalah tipe orang yang mau mengikuti Yesus secara emosional. Dia berpikir mengikuti Yesus itu gampang. Dia berpikir mengikuti Yesus itu pasti akan dimudahkan segala persoalan. Dia berpikir bahwa mengikuti Yesus itu segala penyakit akan lenyap. Dia berpikir mengikuti Yesus hidup akan sukses. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Maksud Yesus, gambaran hidup nyaman dan aman itu ketika mengikuti Dia sama sekali bukan jaminan. Karena Yesus tidak punya lubang untuk melindungi, untuk berlindung seperti serigala. Yesus tidak punya sarang yang nyaman untuk berteduh seperti burung-burung. Bahkan untuk meletakkan kepalanya, Dia tidak punya tempat. Mengikuti Yesus berarti ikut melayani bumi ini. Dalam pelayanan itu Yesus banyak menderita. Bahkan Dia rela didera, bahkan dihina, difitnah, disiksa, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi mengikuti Yesus bukan dengan emosi. Mengikuti Yesus mesti menggunakan akal budi yang Tuhan Allah sudah berikan. Jadi mengikuti Yesus, kita mengikuti dengan menggunakan akal budi, karena ada konsekuensi-konsekuensinya. Sekarang mari kita lihat tipe kedua. Yesus berkata kepada seseorang, "Ikutlah aku." Tapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi untuk menguburkan Bapakku." Tipe kedua ini adalah tipe di mana orang menunda-nunda mengikuti Yesus. Tipe seperti ini selalu ada saja
alasannya untuk menghindar. Tipe seperti ini selalu berdalih. Dalihnya kedengaran masuk akal, tapi sebenarnya tidak. Karena itu Tuhan Yesus berkata pada orang itu, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Maksud Yesus, kematian orang bukan alasan untuk menunda-nunda pelayanan memberitakan Injil kerajaan Allah di mana-mana. Orang mati pasti ada yang mengurus. Banyak sekali orang modern, saudara-saudari, yang menunda-nunda panggilan mengikuti Yesus. Ada yang bilang, aku masih muda, tunggulah nanti kalau aku sudah tua. Ada yang bilang, aku masih mengejar karir, tunggulah jika aku sudah pensiun. Padahal usia muda, mengejar karir atau berprestasi di bidang apapun bukanlah alasan untuk mengambil keputusan mengikuti Yesus. Bukankah kita bisa mengikuti Yesus ketika kita masih muda, ketika kita masih cantik, ketika kita masih ganteng? Bukankah kita bisa mengikuti Yesus ketika karir kita sedang menanjak atau kita sementara berada di puncak karir? Apapun pekerjaan Anda bisa mengikuti Yesus. Anda tidak perlu meninggalkan pekerjaan Anda, studi Anda, atau hobi Anda untuk mengikuti Yesus. Tipe ketiga adalah orang yang mau mengikuti Yesus, tapi dia masih terganjal dengan situasi keluarganya. Orang itu berkata, aku akan mengikuti Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Lalu Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Tipe ketiga ini adalah mengikuti Yesus dengan fokus. Tuhan Yesus mengatakan, mengikuti Dia harus dengan fokus. Mengikuti Yesus itu seperti petani yang membajak sawah. Membajak itu matanya lurus ke depan, artinya fokus. Bekerja dengan sungguh-sungguh, konsentrasi ke depan, tidak terpengaruh oleh bujukan kiri kanan, tidak terpengaruh oleh ejekan dari muka dan belakang. Tidak gampang mengikuti Yesus dalam dunia sekuler seperti di Jerman ini, saudara-saudariku. Ada banyak sekali tawaran, ada banyak sekali kemudahan dan kenikmatan yang ditawarkan kepada kita. Kita gampang tergoda dan akhirnya kita lupa pada fokus untuk mengikuti Yesus. Hidup dalam dunia sekuler seperti di Jerman, rasionalisme, ilmu pengetahuan yang objektif adalah kebenaran yang paling dipercaya. Karena itu iman kita kepada Yesus bisa menjadi pertanyaan, bahkan ejekan. Karena itu iman sulit sekali dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan. Karena itu Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jangan menoleh ke belakang, hadapi ke depan. Mari kita mengikuti Yesus dengan penyerahan diri penuh, bekerja sungguh-sungguh, hadapi ke depan dengan fokus, sambil memberitakan kerajaan Allah. Mari kita hadapi pandemi virus corona ini dengan tenang, tidak panik, mata dan hati kita terarah kepada Yesus. Mari kita mengikuti Yesus seperti seorang pembajak yang setia, walaupun hujan dan panas,
tapi tetap bekerja. Karena orang yang bekerja pasti ada hasilnya. Mari kita mengikuti Yesus seperti seorang pembajak yang menatap ke depan, penuh harapan. Harapan selalu ada, karena Yesus Kristus yang kita sembah adalah harapan itu sendiri. Liebe Gemeinde, wir erfahren in dieser Zeit eine Bedrohung, die vom Virus namens SARS-CoV-2 ausgeht, besser bekannt als das Coronavirus. Dieses Virus hat eine Pandemie verursacht. Das bedeutet, dass es sich nun nicht mehr lokal begrenzt verbreitet, sondern um die ganze Welt umhergeht. Dies versetzt die Menschen in Angst und Panik. Natürlich ist die Angst eine menschliche und nachvollziehbare Reaktion. Aber überschwängliche Angst ist sogar gefährlicher als Corona selbst. In Indonesien ist die Todesrate von Menschen, die an Tuberkulose, Malaria oder Dengue-Fieber sterben, viel höher als die vom Coronavirus. Lasst uns also diese Bedrohung zwar mit viel Vorsicht, aber auch mit Ruhe bevorstehen. Wir müssen nicht Hamster kaufen oder uns verbarrikadieren. Bei gutem Wetter geht spazieren, haltet genug Abstand und meidet nachher Kontakt zu anderen und vergesst nicht, oft die Hände zu waschen. Gottes Wort in 1. Petrus 4, Vers 7 besagt: Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Denkt an das Wort. Erstens, seid besonnen. Wir lassen uns nicht von Panik anstecken. Zweitens, seid nüchtern. Dies ist eng mit der Besonnenheit verbunden. Nur mit Besonnenheit können wir nüchtern unsere Probleme anpacken. Nüchtern sein bedeutet, einen klaren Verstand zu behalten. Wenn wir mit dem Virusausbruch konfrontiert werden, muss der Verstand laufen. Wir müssen auf das hören, was die Gesundheitsexperten über die Regierungsmitteilungen vermitteln. Wenn wir ruhig sind, sehen wir das Problem mit Klarheit und können es schließlich auch bewältigen, mit Besonnenheit und ohne Raserei. Drittens, beten. Wir beten richtig, wenn wir uns selbst mit Besonnenheit und Nüchternheit gebärden. Wenn wir unsere Kontrolle verlieren und panisch sind, dann sind wir auch nicht in der Lage zu beten. Wir behalten das Wort im Herzen, Besonnenheit, Nüchternheit und das Gebet. Das heißt, wenn wir von einer Katastrophe stehen, so ist das Gebet nicht das Erste und es ist auch nicht das Einzige, das dieses Virus bewältigen kann. Es kursieren im Moment nämlich falsche Lehren, die besagen, dass nur die Macht des Gebetes im Namen Jesu es vermag, den Angriff des Coronavirus abzuwehren. Solche Aussagen sind falsche Lehren. Es kann jeden treffen, aber wir sollen auch nicht die Macht des Gebetes unterschätzen. Das Gebet hat die Macht zu heilen. Das Gebet
kan kraft schenken. Weil wir an Gott beten, der lebendig ist und die Allmacht besitzt. Lass uns also gemeinsam diesen Virusausbruch mit Besonnenheit und ohne Panik bevorstehen, während wir zu Gott beten. Gepriesen sei Christus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Engkaulah sumber hikmat dan rahmat. Kami mengucap syukur. Firman-Mu menjumpai kami sampai saat ini, dan rahmat-Mu membuat kami hidup. Kami mengucap syukur karena kasih dan penyertaan-Mu telah membawa saudara-saudari kami di dalam jemaat. Marina Subianto, Marisa Sura, dan Ibu Katrin Sumera, di dalam mereka melewati tahun kehidupan mereka. Tahun kehidupan mereka yang baru kami serahkan kepadamu. Sertailah dengan berkat dan rahmat kasih-Mu. Anugerahkan mereka kesehatan, keberanian, pengharapan, dan hikmat. Sebagai tanda syukur, kami membawa kehidupan kami kepadamu. Kami memohon kekuatan Roh-Mu menjamah jemaat yang dalam pergumulan sakit dan dalam pemulihan dari sakit. Anugerahkan mereka kekuatan dan pengharapan di tengah-tengah penderitaan sakit. Biarlah mereka menemukan ketenangan, kekuatan, dan keyakinan di dalam Engkau. Krankheit bedroht die Schwachen. Wir sind hilflos. Wir wissen, dass wir sie nicht schützen können. Wir vertrauen die Kranken deine Fürsorge an. Behüte und bewahre sie. Der Krieg in Syrien endet nicht. Wir hören von den Flüchtlingen. Sie wollen der Gewalt entkommen. Behüte und bewahre sie. Wir hören von den Kindern in Lagern und auf der Flucht. Sie werden für fremde Machtinteressen benutzt. Wir wissen, dass unser Mitleid nicht genügt. Behüte und bewahre sie. Wir hoffen auf das Ende der Gewalt. Leite die Mächtigen. Du Gott des Lebens, Jesus Christus, du rufst uns und wir wollen dir nachfolgen. Hilf deine Gemeinde. Mache ihren Mut größer als ihre Furcht. Tröste sie in Angst. Begeistere sie. Erfülle sie mit Liebe, damit sie deine Liebe weitergibt. Du rufst uns und wir danken dir für den Mut, für den Trost und für deine Liebe, heute und alle Tage. Allah pengasih dan adil, Engkaulah pengharapan dan masa depan kami. Engkau menjumpai kami. Engkau menjumpai kami yang mencari Engkau. Rangkulah dan lindungilah kami. Amin. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Der Herr segne und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über uns und gebe uns Frieden. Amen.